Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar yang saya kasihi? Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dapat bersua kembali dalam sesi PDBR kita pada hari ini, hari Ahad, 8 hari bulan Ogos 2021, bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Hari ini bermula jam 9 pagi hingga jam 10 adalah mata pelajaran Pendidikan Islam yang kita akan belajar di dalam bidang hadis di bawah tajuk Sayangi Pemimpin Kita. Saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, pastikan ada buku teks di tangan anak-anak pelajar semua. Dia ambil buku teks, pastikan buku teks berada di tangan dan buka muka surat 38. Muka surat 38. Ustazah nak awak buka muka surat 38, awak dengar video Ustazah sambil buka buku teks. Telinga awak dengar, mata awak tengok video dan tengok buku teks. Maknanya setiap apa yang Ustazah buka ajar lepas ni berpandukan dalam video ni, ikut juga dengan buku teks awak tu. Okey, Ustazah tak saya awak main lah lain. Pastikan fokus. Gunakan panca indera yang Allah bagi pada kita untuk menuntut ilmu. Mata kita tengok, telinga kita dengar, akal kita menyimpan segala maklumat yang diberi. Jelas tak? Okey, pemimpin. Sayangi pemimpin kita. Siapakah pemimpin? Okey, sebelum tu jom sama-sama kita membaca hadis yang tercatat di dalam buku ni. Jom sama-sama kita membaca hadis ni. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Muttafaq alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Sebenarnya hadis ni jelas kepada kita bahawa Rasulullah pesan daripada Abdullah bin Umar ni, dia mendengar Rasulullah bersabda. Dia ada ketika tu dia mendengar Rasulullah bersabda, maka dia royak ke kita. Siapa ke kita ini ni? Rasulullah kata wajib atas setiap seorang Muslim, setiap orang Islam untuk mendengar. Bukan sekadar dengar, tapi kena taat dan mentaati kepada pemimpin. Asas dia wajib orang Islam mesti taat dan dengar arahan pemimpin dalam perkara yang dia suka ataupun dia benci. Maknanya kalau arahan pemimpin tu sama ada dia suka pada arahan itu ataupun dia benci pada arahan itu, tapi selagi arahan tu tidak suruh buat maksiat, maka dia wajib taat. Tapi apabila diperintahkan melakukan maksiat, kalau pemimpin tu suruh buat maksiat, maka dia tak wajib lagi taat dan tak wajib lagi dengar. Tu maksudnya. Maknanya mana-mana pemimpin, kalau kita berada dalam sebuah kelas contohnya, ketua kelas kita, okey, hari ni kita nak ceria kelas, kita nak nyapu, kita nak bersih kelas, kita nak lak cermin. Jadi arahan ketua kelas tu lak cermin, nyapu, nak bersih, nak suruh ceria kelas tu, arahan tu kan arahan yang bagus. Arahan yang bukan suruh maksiat. Maka wajib semua ahli kelas mesti ikut, mesti dengar, mesti buat. Tapi kalau ketua kelas kata, kita pergi curi kelas sebelah. Jom, mari kita bincang.
Kita petani masa budak di kelas pardon ni, mu masuk kelas tu, mu tengok kita nak cui kelas belah. Kita cui kau tu, kita cui. Kalau ketua kelas arah lagu tu, ketua kelas aja tu curi, maka wajib kita tak boleh buat. Bukan wajib buat, wajib jangan buat. Faham tak? Dua beza. Maknanya arahan pemimpin ni, selagilah pemimpin tu mengarahkan kita buat benda yang baik, walaupun kita tak suka, kita wajib buat. Kita wajib taat, wajib dengar. Tapi kalau benda pemimpin kita tu, ketua kita arah benda buat tak comel, benda yang haram, benda yang maksiat, yang Allah larang, maka kita tak boleh buat. Kita tak payah dengar, kita tak payah taat. Tu asasnya. Jadi macam kalau kita benci ketua kelas kita suruh kita nyapu, kita malah lah nyapu ni. Kita malah lak-lak meja, kita tak beri tempat bersih. Tapi sebab ketua kita suruh, benda tu molek, benda tu bukan maksiat, benda tu hak Tuhan suruh juga kebersihan. Maka kita kena taat. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin. Jadi apa dia pemimpin ni? Apa dia? Okey, buah, apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin? Okey. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Itu yang dimaksudkan dengan pemimpin. Faham tak tu? Pemimpin ni okey lah maknanya. Okey, tapi semut pun ada juga pemimpin dia panggil ratu ke. Kalau dia pernah yang belajar organisasi semut pun dia ada. Sebenarnya semua setiap tempat ada pemimpin. Memimpin dekatnya. Okey, pemimpin kita nak baca sini ni, pemimpin seseorang. Orang yang dipertanggungjawabkan, orang yang bukan orang beri tugas untuk jadi ketua bagi sebuah kumpulan ataupun persatuan ataupun organisasi ataupun negara. Itulah yang dimaksudkan dengan pemimpin. Kalau dalam kelas kita, ketua kelas kan. Kalau dalam sekolah, guru besar. Kalau dalam kampung, ada ketua kampung. Kalau dalam negeri, ada menteri besar. Dalam sebuah negara, ada Perdana Menteri. Itulah yang dipanggil pemimpin. Pemimpin ni tak ramai, dia hanya seorang sahaja. Kalau ramai jadi ketua, pening lah. Sebab itulah dalam kelas pun cikgu ambil seorang jadi ketua kelas. Walaupun dalam tu ada pengawas. Ada pengawas sekolah, ada pengawas pustaka, ada pengawas konteks. Orang kelas hebat saya. Tapi kalau cikgu nanti orang tu jadi ketua kelas, maka semua orang sama ada dia tu pengawas sekolah ataupun pengawas pusat sumber ataupun pengawas konteks kena taat pada pemimpin dari kelas tu. Sebab seorang jadi pemimpin, tak boleh ramai. Pemimpin ni hanya seorang sahaja. Supaya juga macam dalam sekolah. Sekolah tu ada ketua pengawas. Maka tak kira lah dia jadi pengawas PSS ko, dia jadi ketua kelas ko, untuk peraturan sekolah dia wajib taat kepada ketua pengawas sekolah. Lepas tu awak masuk dalam PSS pula. Masuk dalam PSS, maka awak termaktub. Awak berada dalam PSS, maka awak pun terpaksa mentaati peraturan PSS. Maka yang bertanggungjawab untuk memimpin PSS itu ialah pengawas PSS. Maka awak kena ikut arahan ketua pengawas PSS dan pengawas PSS yang bertugas. Setiap tempat ada ketua masing-masing. Dan ketua ni hanya seorang sahaja. Dia tak boleh ramai. Sebab kalau ramai, pasti hancur. Contohnya dalam kelas awak lah. Kelas tu kalau salah tak 2 orang ketua. Seorang ketua orang jatuh, seorang ketua orang tina. Balas semua lah ketua orang tina kata, nak pasal langsir warna pink. Orang jatuh kata, saya tak say, saya nak warna biru. Situ pun pergi dia. Warna pun balas tu. Betul tak? Jadi ketua ni hanya seorang. Jadi pemimpin ni
hanya seorang saja. Pemimpin adalah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi ataupun negara. Itu yang dimaksudkan dengan pemimpin. Okey. Kita tengok seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mentaati. Ni awak baca dalam petok kecil ni deh. Janganlah kamu mentaati perkara-perkara maksiat. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Riwayat Bukhari. Maknanya memang tergalah supaya hadis ni lah. Nabi bersabda, kita taat pada seorang pemimpin ni selagi dia suruh kita buat benda baik. Kalau dia suruh buat benda yang tak baik, maka tak wajib lagi kita taat. Okey. Seterusnya kita tengok ni lagu ni. Kalau awak nak tahu lagu, awak barcode sini, awak scan barcode sini, dia akan tubik lagu ni. Akan keluarlah lagu ni, lagu mana nak nyanyikan lagu ni. Buat ikut telefon awak. Scan barcode kat sini. Kawan-kawanku, mari amalkan taat kepada pemimpin budiman. Jika bicara lembut bersopan, bekerjasama beri sokongan. Hargai jasa doa sejahtera, menasihati jika ada kekhilafan. Tuhankan sayang dapat keredaan, hidup harmoni negara aman. Pemimpin amanah serta beriman, jauh rasuah, elak perpecahan. Adil saksama pemerintahan, masyarakat maju capai wawasan. Ini noyanya pemimpin yang budiman. Maka pemimpin yang budiman yang pertama, dia bila berbicara dia lembut bersopan. Seorang pemimpin dia akan jaga akhlaknya, dia akan jaga tutur bicaranya. Dia akan berbicara dengan penuh kelembutan, bukan dengan kasar, bukan dengan mencarut, menyumpah ke apa. Itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, pemimpin yang budiman, dia masa dia bercakap, maka percakapannya lembut dan bersopan. Yang kedua, bekerjasama, beri sokongan. Dia akan bekerjasama dengan orang bawah dia. Contoh, ni. Macam bila ketua kelas kata tadi, sorry contoh dah. Ketua kelas kata kita nak bersih kelas. Projek hari ni kita nak bersih kelas. Sekolah muka ni kita nak comel kelas kita. Kalau dia dengar cakap, mu sapu situ. Nuri mulak macam ni. Sofia mu agak ni. Akilisa arah saja. Akilisa bukan kelawak, ketua kelawak ke. Jadi akilisa ni arah saja. Itu bukan seorang pemimpin yang budiman. Pemimpin yang budiman, dia sendiri turun. Dia ambil nyapu, dia sapu, dia lak sama-sama. Dia bekerja sama. Dia memberi sokongan kepada anak buah dia untuk buat kerja. Bukan dia yang menjadi pengarah. Kalau dia menjadi pengarah, dia hanya tahu mengarah orang, dia bukan seorang pemimpin yang baik. Bukan seorang pemimpin yang budiman. Seterusnya, hargai jasa doa sejahtera. Pemimpin budiman, dia menghargai jasa orang bawah dia. Sebab nak jadi pemimpin, kalau orang bawah tak sokong, tak akan jadi pemimpin. Maka dia sentiasa menghargai jasa orang bawah dia dan jasa pemimpin sebelumnya. Dan sentiasa mendoakan kesejahteraan semua. Lepas tu, pemimpin yang budiman juga dia sentiasa menasihati orang lain kalau ada kekhilafan. Dia maknanya menasihati. Dia menasihati orang lain dan dia menerima orang menasihati dia. Itulah pemimpin budiman, pemimpin yang bijaksana. Dia bukan kata, aku ni apa yang mesti tegur aku ni. Itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik bila ada ditegur, maka dia terima teguran orang dia tu dan dia baiki. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi pemimpin, menjadi Perdana Menteri Madinah ketika itu, mengetuai seluruh negara Islam masa itu. Jadi, apa kata Abu Bakar? Antara kata-kata Abu Bakar apabila dilantik menjadi pemimpin ialah, tegurlah aku jika aku buat salah. Itu kata-kata Abu Bakar.
Maknanya bukanlah awak kata, oh jangan tegur aku ni betul lah ke. Tak. Sebab kita ni manusia biasa. Kita terdedah dengan kesilapan, dengan kekhilafan. Tak ada seorang pun yang sempurna atas dunia ni. Tak ada siapa pun yang boleh mengaku bahawa dia tak pernah buat salah. Tak ada. Maka dia kena terima. Dia kena berlapang dada untuk menasihati orang dan juga menerima nasihat orang. Okey. Seterusnya pemimpin budiman Tuhan akan sayang. Dapat keredaan. Sebab dia buat semua kerja amanah yang diberi pada dia tu dia laksanakan dengan sempurna. Bila amanah itu dilaksanakan dengan sempurna, maka Allah akan sayang. Dan bila Allah sayang, automatik kita akan dapat keredaan hidup. Hidup harmoni, negara aman. Allah sayang kepada kita. Dapat keredaan Allah, kita sebagai pemimpin, kita jaga orang anak buah kita dengan betul, amanah kita pegang sungguh-sungguh. Sebab nak jadi pemimpin ni bukan mudah sebenarnya. Jangan menganggap pemimpin ni satu orang kata suka jadi pemimpin sebab jadi bos. Jangan. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan disoal di akhirat esok dengan apa yang kita pimpin. Sebab itulah orang yang betul-betul ingat ke dosa pahala. Dia takut jadi pemimpin sebab dia kena tanggung belakang tu. Kesilapan yang berlaku. Orang apa ni kalau dia tak tegur. Kalau anak bawah dia tak buat dosa. Dia tak tegur kesilapan dia. Kena tanggung. Ketua kapur untuk email. Supaya lah belakang. Okey, tapi kalau misalnya dia buat molek, dia jaga amanah tu dengan baik, dia betul-betul laksanakan amanah sebagai pemimpin tu, maka Allah sayang ke dia, dapat keredaan. Bila Allah sayang, maka redha Allah punya dapat. InsyaAllah hidup dia harmoni dan negara pun akan aman. Pemimpin amanah serta beriman, jauhi rasuah, elak perpecahan. Rasuah adalah satu perkara yang meruntuhkan sebuah negara. Bukan seorang yang runtuh. Islam melarang, membenci orang pemimpin yang mengamalkan rasuah. Jadi pemimpin kena amanah, kena ada sifat amanah, kena beriman. Apabila dia ada sifat amanah, dia beriman kepada Allah, maka dia tak akan ambil rasuah. Dia walaupun orang bui lah kapur, rumus butir besar jeruk ke, dia tak akan ambil. Dia akan buat ikut peraturan. Elak perpecahan, dan dia mengelakkan, misalnya ada lah anak buah dia, orang buah-buah dia tu yang berbala, maka dia akan damaikan perbalahan tu. Dia bukan menjadi batu api, tapi dia mendamaikan perpecahan yang berlaku di kalangan ahli dia. Contoh dalam kelas kita, ada bala. Maka sebagai ketua kelas, kita bertanggungjawab mendamaikan dan bersungguh baik, mengumpulkan silaturahim. Kalau ada salah sedikit, kita kena royak semua. Itu tugas ketua. Ada saksama pemerintahan. Tak kira siapa pun yang buat salah, maka kena hukum. Katakanlah yang buat satu saing baik kita sendiri. Saing baik kita sendiri, curi barang. Kita tengok. Maka kita kena hukum walaupun yang buat tu ialah adik-adik kita ke, sepupu kita, kalau mana kita ke, siapa pun kena adil. Kalau buat salah, salah lah. Contoh ustaz lah cikgu. Ustaz kerja puala. Lepas tu Nadi buat salah. Tak boleh ni. Nadi anak aku ni. Tak boleh. Salah lah ustaz lah. Ustaz bukan seorang pemimpin. Yang adil lah. Faham? Ustaz tak melaksanakan amanah tu lah. Kalau Nadi salah, salah lah Nadi. Kena hukum-hukum lah. Adil saksama pemerintahan. Masyarakat maju capai wawasan. Kalau semua pemimpin mengamalkan sifat-sifat ni, menjadi seorang pemimpin yang beriman, masyarakat akan maju dan insya-Allah wawasan negara akan tercapai. Negara akan aman, hidup masyarakat pun akan harmoni. Okey, ini adalah sifat pemimpin yang beriman. Okey, kita tengok pula cara mentaati pemimpin. Pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Itu nombor satu. Kita kena patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Maknanya, seorang pemimpin tu kita tengok. Kalau beriman dan bertakwa ni memanglah benda dalam, tapi benda dalam jiwa dia kita tak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi kita boleh tengok daripada akhlak dia.
seorang pemimpin yang amanahnya dia jaga, amal ibadatnya dijaga, hubungan dia dengan manusia dijaga, hubungan dia dengan Allah dijaga, maka jadilah dia pemimpin yang bertakwa. Maka kita sebagai rakyat di bawah ni, kalau pemimpin itu bertakwa dan beriman, maka kita kena patuh kepada pemimpin. Yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Nak cari pemimpin, mestilah pilih pemimpin yang adil dan amanah. Maknanya tidak mengamalkan perkara-perkara yang buruk. Dari segi kecek dia pun comel, dari segi akhlak dia pun comel, tolong orang seumur, tak amal rasuah, bertanggungjawab, amanah dengan jawatan dia sebagai pemimpin, maka orang ni kita boleh pilih sebagai pemimpin. Tapi kalau kita tahu dah, dalam kampung tu dia lah kepala pengak. Apa ni kita tahu dia pernah buat salah, dia memang tak boleh adil ke apa, maka tak layak jadi pemimpin, jangan pilih lah orang lagu tu. Okey, yang ketiga, bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Cara mentaati pemimpin yang ketiga, mestilah bekerjasama dengan pemimpin untuk buat benda-benda baik. Contoh dalam ni pandemik, ramai orang susah. Ramai orang tak kena buat kerja, ramai orang tak boleh, tak ada duit nak beli makanan. Banyak ramai sangat yang kita pun, ya Allah sianya orang, kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi kita boleh makan lagi. Tapi di luar sana, betapa ramainya orang yang hidup dalam kegelapan, api, nak bayar api tak boleh. Ada juga lagu tu siapa ko 2 bulan dalam keadaan gelap. Ustazah diberitahu oleh jiran ada orang yang lagu tu. Jadi kita ni, tugas kita kena bersama dengan pemimpin. Pemimpin kata okey, kita pakai waktu tipis, maka kita tolong bekerjasama dengan pemimpin untuk buat benda-benda baik. Tolong hak mana susah, hak mana tak boleh makan ke apa tu. Kerana aku pemimpin sore sial lah, kalau ketua apa sore waktu kerja sial, kita kena bersama-sama membantu ketua kampung ko, ketua masyarakat mana-mana ko, ketua negara ko, ketua negeri ko, untuk membantu orang yang susah, untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, menasihati dengan penuh hikmah. Yang keempat, cara kita nak taati pemimpin juga, kita kena menasihati. Kita kena nasihat. Janganlah kata, dia pemimpin kita, tak boleh kita nak royak dia apa-apa. Kalau dia buat salah, kita kena royak. Kita kena royak. Tak boleh, tuan salah ni buat gini. Sebenarnya bukan orang tu salah, orang ni salah. Saya tengok supaya saksi. Kena nasihat. Kalau dia terlanjur, dia buat silap dalam tindakan dia, maka kita kena nasihat dia, royak ke pemimpin kita, ke ketua kampung ke, tak boleh buat gini. Kena royak. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun kita baca seorang-seorang. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Melainkan mereka yang beriman. Illa allazina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, yang kedua yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, yang berpesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, yang berpesan dengan kesabaran. Maknanya berpesan ni dengan kebenaran dan kesabaran ni nasihat menasihati lah. Nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Janganlah nasihat tu ikut suai. Ya apalah ketua kampung puang lagu ni bang. Tak boleh lagu tu. Kecek molek, Islam ajar kecek molek. Selesaikan perkara tu dengan bermusyawarah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Kalau ketua kampung tu ada buat salah kampung, kita nasihat dia dengan bijaksana. Itu yang Islam ajar. Yang kelima, kita taat pada pemimpin. Dia lagu mana? Dengan cara sentiasa mendoakan kesejahteraan. Kita sedikit doa tu kena ada seumur. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau berilah kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kami, sejahteralah kehidupan kami bersama dengan pemimpin yang hebat. Sentiasa mendoakan kesejahteraan. Dan yang keenam, menghargai jasa dan pengorbanan. Menghargai jasa pemimpin dan pengorbanan mereka. Macam kita ni dah, macam awak tak rasa, ustazah pun tak ada rasa keperluan hidup sebelum tu orang merdeka, merdeka tanah air kita ni tahun 1957 tu, betapa ramai pemimpin yang terdahulu yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memerdekakan negara kita.
Kita kena ingat jasa orang, kita kena ingat pengorbanan orang. Sebab kalau tidak kena pemimpin dahulu bertungkus lumus, maka pada hari ini kita tak merdeka lagi, tak tahu. Masih dijajah, tak tahu gapo tahu kita ni. Faham tak? Maka kita bersyukur sangat-sangat kerana kita dikurniakan oleh Allah pemimpin yang hebat pada zaman dahulu, sehingga akhirnya negara kita dibebaskan daripada belenggu penjajahan. Okey, itu cara mentaati pemimpin. Okey, kepentingan mentaati pemimpin. Apa pentingnya kita taat pada pemimpin ni? Apa salah? Kalau taat pada pemimpin, tak boleh pun kata taat. Ada sebab dia. Memang kata Nabi tu, ayat ni Nabi pesan ni, taat pada pemimpin ni. Apa Nabi pesan? Sebab ada kepentingan dia. Yang pertama, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahannya. Pentingnya mentaati pemimpin supaya hubungan antara pemimpin dengan orang bawah tu comel, tak bala, tak pecah, tak masa muka. Yang kedua, dapat mengembangkan syiar Islam. Kalau kita tak taat pada pemimpin nak buat gapo-gapo, kita pun boykot, kita tak buat, maka tak jadilah benda tu. Contoh, katakanlah Tok Ime, ketua kampung kata okey, kita nak bersihkan masjid hari ni. Kita nak buat tanding di masjid ni, nak main bola apa siapa tak keluar di masjid, kita buat pertandingan. Jadi kita nak gotong royong dulu, kita buat padang gini-gini. Tapi kita ni nak benci ke ketua kampung. Malah aku tu. Pakak boy kat tak pergi. Jadi nak nak bersih masjid itu. Jadi nak buat tanding kat-kat. Tak jadi. Jadi tiga tu Islam tak akan tersebar. Sebabnya kita tujuan ketua kampung nak buat di masjid tu untuk mengajak anak-anak muda supaya pakak pergi masjid, pakak pergi sembahyang berjemaah. Itu antara tujuan dia. Ketua kampung tu bawa tanding macam buat aktiviti di masjid. Jadi dia pakak bro tu kita cuci masjid, kita nak buat gini. Ketua kampung dia nak kembangkan syiar Islam, suruh semua orang sayangkan Islam supaya semua orang pergi masjid berjemaah. Tapi kalau pakak boykot, maka tak ada kampung-kampung, orang mengajar pun tak ada pergi, orang buat program pun tak pergi. Jadi terputuslah syiar Islam, maka terbantutlah pengembangan syiar Islam. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Kalau pakak buat kepala dia, kalau orang bawah ni kata A, ni kata B, tak ada siapa bila lah kalau tak taat pada pemimpin. Tapi kalau semua pakat taat pada pemimpin kata jawapan dia C, maka semua pakat buat C kan. Jadi tak ada hak bala, hak sisi pihak tu. Itulah pentingnya taat pada pemimpin ni. Walaupun kita kena ke B, orang ni kena ke huruf A, hak tu kena ke huruf Z, kena ke huruf A, aku nak huruf A depan ni. Depan kampung kita kata nak nama kampung kita A. Orang ni pun kata aku kena huruf Z. Tapi seorang pemimpin yang hebat dia kata gini, saya kata saya nak huruf Q. Maka semua orang pun okey, sebab dia mengamalkan taat pada pemimpin, dia pun terima huruf Q. Maka tak akan ada lagi lah perselisihan faham dan pergaduhan. Yang keempat, pentingnya mentaati pemimpin demi menjamin keharmonian negara. Kalau semua orang taat pada pemimpin, tak akan adalah perpecahan. Bila tak ada perpecahan, tak balah, maka negara akan harmoni. Barulah orang hidup dalam keadaan aman. Yang kelima, memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya mentaati pemimpin ni kerana selama pemimpin ajak kita buat benda baik, maka ketika tu bila kita buat benda baik ni, maka Allah suka. Bila Allah suka, maka iman kita akan mantap. Faham tak? Akan memantapkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala apabila kita mentaati pemimpin. Dan yang keenam, disegani dan dihormati oleh negara lain. Bila semua orang taat pada pemimpin, bila taat pada pemimpin semua, maka negara akan harmoni. Bila negara akan harmoni,
segala kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Tak akan ada lagi orang boikot, tak akan ada lagi orang tak buat, semua pakak buat sebab hormat pada pemimpin, taat pada pemimpin. Dan bila dah pakak buat berlaku, maka mestilah negara itu akan maju. Bila negara itu maju, nescaya negara lain akan segar ke kita dan akan hormat negara kita. Itulah kepentingannya kita mentaati pemimpin. Faham tak tu? Jadi hari ni, inilah tajuk yang kita belajar hari ni. Mentaati pemimpin. Sayangi pemimpin kita. Maka kita kena ingat, selagi pemimpin kita tak suruh buat benda jahat, tak suruh buat benda mungkar yang Allah larang, maka kita wajib taat, kita wajib dengar apa yang pemimpin kita kata. Faham tak? Jelas tak? Okay, hari ni kerja yang Ustazah naknya salin dalam buku AG2, cara mentaati pemimpin 6 ni dan juga kepentingan mentaati pemimpin. Cuma buatnya lagu ni. Buat ni satu muka surat, ni muka surat lain. Faham tak? Jangan buat muka surat. Tak payah buat kotak ni. Hanya buat tajuk, buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senggai sebaris. Senggai daripada nombor 1 ke nombor 2, senggai nombor 2, nombor 3, senggang. Kemudian buat pula muka surat lain, kepentingan mentaati pemimpin. 1 hingga 6 juga. Senggang sebaris juga. Jelas deh? Boleh faham tak? Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak pelajar semua dapat memahami apa yang Ustazah bagi tahu pada hari ini. Kalau tak faham, boleh juga tanya Ustazah. Mesej pada Ustazah tak apa. Nak telefon pun tak apa. InsyaAllah apa-apa yang kemusykilan daripada anak-anak pelajar, Ustazah akan cuba uraikan. Kalau tidak, kita akan cari orang lain untuk lebih menjelaskan lagi. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan siap kerjanya. Salin dalam buku AG2, cara mentaati pemimpin, 1 muka surat dan kepentingan mentaati pemimpin, 1 muka surat. Dan setiap nombor ni senggang 1 baris. Okey, itu saja.